Selamat pagi saya ucapkan kepada Puan Zaratun dan rakan-rakan sekalian. Saya rasa amat bahagia dapat membuat pembentangan ini dengan kamu semua. Semoga anda semua sehat. Pada hari ini, saya dengan ahli kumpulan saya ingin membuat pembentangan kedua untuk subjek penghayatan etika dan peradaban, dan tajuk untuk pembentangan ini ialah pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum saya mulakan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan nama saya dengan nama ahli kumpulan saya serta nombor metrik. Nama saya Jonathan Lee Kian Yeung dan nombor metrik saya ialah 05 DEE 21F 2002. Nama saya Muhammad Arif Hisham bin Atino. Nombor metrik saya 05 DEE 21F 2032. Nama saya Gilbert Gohan, nombor matriks 05 DEE 21F 2050. Nama saya Abang Imanuddin bin Abang Zairin Shah dan nombor metrik saya ialah 05 DEE 21F 2006. Sekarang, saya ingin memulakan pembentangan saya tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum saya mulakan pembentangan tentang tajuk yang kumpulan saya akan bentang, saya ingin membuat sedikit pengenalan tentang definisi peradaban serta masuk untuk istilah etika dan peradaban. Istilah peradaban ini adalah berasal daripada bahasa Arab yang digunakan bagi menjelaskan tentang masuk ketamadunan. Sebelum kedatangan Islam, istilah ini membawa maksud budi kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Di samping itu, istilah ini menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat untuk kemajuan. Selepas kedatangan Islam, istilah peradaban yang berasal dari Arab ini mula diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Menurut Kamus Dewan, istilah ini ialah dikira sebagai masyarakat yang beradab atau bertamadun, iaitu masyarakat yang mempunyai kemajuan dalam kehidupan aspek jasmani dan rohani. Namun istilah bertamadun ini dinyatakan sebagai satu masyarakat yang didasarkan pada taraf kemajuan semada pada aspek sosial, budaya, politik dan sebagainya. Maksud peradaban ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Selain itu, maksud untuk etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Faktor-faktor pembentukan. Antara pencapaian faktor-faktor pembentukan ialah yang pertama, kewujudan penempatan masyarakat. Kewujudan penempatan masyarakat ini ialah di mana sebuah masyarakat manusia yang disatukan menjadi kota atau bandar. Yang kedua ialah kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial. Yang ketiga ialah kewujudan sistem perundangan, di mana sistem perundangan ini mengawal tindak tanduk dan kelakuan masyarakat. Keempat, kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan dari segi membina rumah, membina empangan, bagi memudahkan kehidupan masyarakat. Kelima, kelahiran dan pengembangan daya kreativiti dari segi pembinaan kerusi, pembinaan tempat mandi atau segala-galanya. Dan yang keenam ialah peningkatan kualiti kehidupan dan jangka hayat. Yang ketujuh ialah kemunculan lebih dari satu bahasa yang serumpun dalam sistem tulisan dan ia boleh dijadikan dalam bidang ilmu. Dan yang terakhir sekali ialah sistem kepercayaan dan agama. Pada mulanya, masyarakat sekeliling mempercayai kuasa gaib dan kemudian mereka mempercayai agama. Yang seterusnya ialah komponen etika dan peradaban. Yang pertama, persekitaran geofisikal. Lazimnya, sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi, dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Bermula pada zaman batu dan permulaan zaman Geksa, masyarakat dari Indochina dan daerah-daerah lain telah berhijrah ke semenanjung tanah Melayu. Sejarah telah membuktikan kedudukan geografi memainkan peranan sebagai pembentukan interaksi antara tamadun.
Peranan geografi. Kedudukan geografi Kepulauan Melayu yang strategik yang terletak di tengah-tengah perjalanan pedagang timur dan barat telah menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing. Yang kedua, kedudukan geografi yang terlindung dari angin monsun barat daya. Oleh itu, Pelabuhan Melaka telah menjadi tempat tumpuan dan persinggahan para pedagang. Yang ketiga, bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bakau menjadi penunjuk kepada kapal-kapal yang melalui Selat Melaka, menjadi benteng pertahanan serta menjadi tempat strategik untuk mengawasi keselamatan Selat Melaka. Yang terakhir, muara sungai yang dalam membolehkan kapal-kapal berlabuh dengan mudah untuk menurunkan barang-barang dagangan dan mendapatkan barang keperluan. Sekarang, saya ingin masuk ke bahagian masyarakat dan demografi. Masyarakat ialah satu konsep penting dalam memahami hubungan etnik. Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial, dan di bawah ini terdapat 3 orang yang dilahirkan di dalam kelompok tersebut. Dan yang pertama iaitu Kwajalein yang dilahirkan pada tahun 1970. Dia merupakan suatu kelompok manusia yang hidup bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas tertentu. Yang kedua ialah Harry L. Shapiro yang dilahirkan pada tahun 1960. Dia merupakan manusia yang hidup dalam sekelompok dan kerjasama yang terdiri daripada lelaki, perempuan dan kanak-kanak yang wujud dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang ketiga iaitu Lucy Mair yang dilahirkan pada tahun 1965. Dia merupakan suatu gagasan yang mengandungi manusia yang mempunyai hubungan bersama secara kolektif melalui hak dan obligasi yang saling mengiktirafkan. Gambar yang pertama merupakan Kwajalein. Gambar yang kedua merupakan Harry L. Shapiro. Gambar yang ketiga merupakan Lucy Mair. Antara ciri-ciri masyarakat yang pertama, masyarakat saling berhubungan antara satu sama lain, sama ada sesama kelompok ataupun berlainan kelompok. Hubungan boleh berlaku secara formal dan tidak formal. Hubungan secara formal seringkali berlaku dalam bentuk dua hala atau bersemuka. Yang kedua ialah masyarakat mempunyai kepimpinan. Setiap individu yang dilahirkan sebagai pemimpin, mereka boleh berperanan sebagai pemimpin di kalangan keluarga, sebagai ketua kampung, ketua komuniti, ketua daerah, ketua negeri dan ketua negara. Dalam masyarakat tradisional, pemimpin dipilih secara keturunan atau diwarisi. Namun begitu, di dalam masyarakat moden, pemimpin dipilih berdasarkan pencapaian, kewibawaan serta karisma mereka. Yang terakhir ialah masyarakat mempunyai kebudayaan dan kebudayaan tersebut boleh terus berkembang. Apabila manusia hidup di dalam sesuatu kelompok, mereka akan lebih kreatif dan inovatif. Untuk memenuhi keperluan hidup seharian mereka, telah menghasilkan kebudayaan sama ada berbentuk material atau bukan material. Walau bagaimanapun, kebudayaan yang dilahirkan itu berbeza di antara masyarakat bergantung kepada keperluan masyarakat itu sendiri. Pembentukan masyarakat Malaysia. Konsep plurality alam Melayu perlu difahami sebagai asas untuk memahami masyarakat plural. Ianya sudah wujud sejak abad ke-5 Masihi lagi, bila mana alam Melayu menjadi tumpuan para pedagang Arab, Cina dan India, Parsi dan lain-lain, dan kemudiannya disertai oleh penjajah Eropah. Seterusnya ialah setelah kemasukan migran daripada luar, bermulalah proses pembentukan masyarakat plural yang berbelang kaum. Seperti sekarang, proses pembentukan masyarakat pada mulanya sukar kerana berbeza fahaman, pemikiran, amalan, ras, etnik dan kehidupan seharian. Oleh itu, Malaysia merupakan sebuah negara kepelbagaian dengan kelompok Melayu sebagai majoriti. Seterusnya kelompok Cina, India dan kelompok-kelompok pribumi kecil seperti Dayak, Bidayuh, Melanau dan orang Ulu di Sarawak, serta Kadazan Dusun, Murut dan Bajau di Sabah. Kepelbagaian masyarakat Malaysia menjadikan Malaysia sebagai tarikan masyarakat luar. Ekonomi dan pasaran. Sebelum mencapai kemerdekaan, ekonomi Malaysia banyak dipengaruhi oleh penjajah yang membuat pelbagai langkah bagi
memperbaiki dan mengembangkan ekonomi negara. Pihak penjajah hanya berminat hendak memajukan sektor ekonomi yang dapat memberi keuntungan secara langsung kepada mereka tetapi tidak memberi pulangan yang sewajarnya kepada rakyat Malaysia. Sekarang, saya ingin masuk ke tahap perkembangan negara. Dan tahap perkembangan negara dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu era pra-kolonial, era kolonial dan era pasca-kolonial. Untuk yang pertama iaitu era pra-kolonial. Pada era pra-kolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri dan kegiatan yang paling asas hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Di samping itu, untuk era pra-kolonial, perdagangan menjadi kegiatan terpenting pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Antara sebab adalah keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Yang kedua ialah era kolonial. Pada era kolonial, penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun selama hampir 400 tahun memberi banyak kesan kepada ekonomi tanah Melayu. Pada akhir abad ke-19, kawalan politik Inggeris memberi kesan ke atas kedudukan ekonomi tanah Melayu dan telah mewujudkan satu perjanjian. Dan perjanjian itu merupakan perjanjian Pangkor pada tahun 1873 yang telah mewujudkan sistem jalan raya dan kereta api di pantai barat Semenanjung. Yang kedua ialah pembukaan ladang-ladang dan estet pertanian. Yang ketiga ialah pengukuhan dasar pecah dan perintah di negeri-negeri jajahan Inggeris. Yang ketiga ialah era pasca kolonial. Pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum, dan dia telah menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat. Walaupun pada era itu ekonomi negara berkembang dengan pesat, namun terdapat kekurangan penekanan dalam aspek pengagihan juga, dan di dalam aspek pengagihan terdapat ketidakseimbangan di antara kumpulan etnik dengan memberi kesan negatif sosial dalam bentuk rusuhan kaum pada tahun 1969. Dalam topik ekonomi dan pasaran, terdapat juga dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990. DAB berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik. Ini dapat membantu mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, penjajah British telah menggalakkan perkembangan masyarakat plural melalui amalan pecah dan perintah. Bukan itu saja, penjajah British juga menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor pelabuhan, biji timah, perdagangan, dan perladangan. Bukan itu sahaja, penambahan penduduk dan kegiatan ekonomi telah menyebabkan berlakunya pertumbuhan bandar-bandar baru, jalan-jalan, rel-rel kereta api, dan pembahagian kelompok kaum. Yang terakhir adalah falsafah dan pemikiran. Falsafah merupakan satu pegangan atau fahaman atau prinsip seseorang terhadap sesuatu perkara, bidang dan sebagainya. Wujud hasil pemikiran dan pemerhatian serta pengalaman yang dilalui oleh seseorang dalam kehidupan seharian. Falsafah umum utama iaitu idealisme ataupun idealism. Falsafah terawal dan klasik terdapat di barat tradisional. Tokoh Plato, Descartes, Spinoza, Kant, Berkeley dan Hegel fokus akal jiwa dan kerohanian. Lebih fokus kepada benda yang tidak nampak. Yang kedua, realisme ataupun realism. Dikatakan mazhab falsafah tradisional. Tokoh Aristotle, Russell, Francis Bacon, John Locke fokus keseluruhan realiti ialah alam fizikal dan apa yang di luar alam fizikal tidak dianggap sebagai realiti. Yang ketiga, pragmatisme ataupun pragmatisme. Tergolong dalam mazhab falsafah contemporary modern. Tokoh John Dewey, Charles Darwin, William James. Alam semesta bersifat dinamik dan manusia perlu mendapat pengalaman sebagai bukti kebenaran. Fasalah yang terakhir ialah eksistensialisme.
Fasalah ini wujud selepas Perang Dunia Kedua dan fasalah ini tergolong dalam mazhab kontemporari iaitu pada era moden. Dan tokoh-tokoh di dalam fasalah ini ialah Soren Kierkegaard dan Karl Jasper. Mereka dipelopori oleh orang Eropah dan mereka dikenali sebagai fasalah orang Eropah. Mereka kebanyakan fokus kepada idea dan pengetahuan seseorang berasal daripada pengalaman bebas atau laissez-faire. Yang gambar pertama di sebelah kiri merupakan Soren Kierkegaard dan gambar yang kedua di sebelah kanan merupakan Karl Jasper. 4 laman web ini merupakan tempat yang kami mencari rujukan untuk membuat slide pembentangan ini. Terima kasih, Madam. Sekian, itu saja pembentangan daripada saya. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Sekian, terima kasih.